Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker kerana memberikan peluang kepada saya untuk sama-sama berbahas RUU Pindaan Perlembagaan 2024 yang menyentuh tentang kewarganegaraan ini. Pertamanya saya ingin memuji keberanian dan kesungguhan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, keseluruhan pegawai-pegawai KDN, semua agensi dan juga civil society yang terlibat dalam usaha yang tidak henti-henti dan jitu untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan ini. Kerana menurut Yang Berhormat Menteri, usaha ini bermula sejak Februari 2023 dengan secara intensif melibatkan pelbagai sesi libat urus, penubuhan jawatan kuasa yang juga akhirnya melibatkan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu sehingga saat ini melahirkan satu Blue Bill di atas meja kita yang sama-sama dibahaskan oleh seluruh ahli parlimen pada hari ini. Pada saya ini adalah merupakan satu petanda yang sangat positif, satu langkah ke hadapan dan juga satu bukti bahawa kerajaan perpaduan dan juga kerajaan madani ini benar-benar mengangkat agenda reformasi. Kita tidak nafikan memang usaha untuk nak mengadakan suatu akta mentuntaskan isu berhubung dengan kewarganegaraan ini telah pun dirintis oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Kita tidak nafikan penting di mana ia bermula, tetapi yang lebih penting bila ia berakhir. Dan saya percaya pada esok hari kita akan sama-sama dapat menyaksikan suatu usaha yang dilakukan, suatu reformasi yang dilakukan ini akan benar-benar menjadi suatu kenyataan dan akan diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini, insya-Allah. Keduanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri KDN kerana telah meluluskan permohonan kewarganegaraan yang begitu banyak, termasuklah yang berada di bawah parlimen saya, Parlimen Shah Alam, yang sebahagiannya merupakan rayuan-rayuan yang telah pun dipohon bertahun-tahun, malah ada yang melibatkan belasan tahun, yang telah diajukan kepada pejabat saya dan saya majukan kepada pejabat Yang Berhormat Menteri, Kementerian Dalam Negeri untuk disegerakan kelulusannya. Daripada 13 kelulusan ataupun permohonan yang diajukan itu, 8 telah pun diluluskan pada tahun ini. Ada 3 lagi dalam proses menunggu kelulusan dan saya harap ianya akan dapat diselesaikan pada tahun ini. Daripada kelulusan yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai keturunan. 5 Melayu Islam, 2 melibatkan anak angkat, 1 India Islam, 5 warga keturunan Cina termasuk 2 yang berketurunan Siam hasil daripada perkahwinan campur ini. Jadi tidak betul sebenarnya ada dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa usaha kerajaan untuk nak memberikan hak kewarganegaraan ini hanya untuk nak memasukkan seberapa ramai warga asing yang mungkin tidak disukai disebabkan oleh berbezanya keturunan ataupun berbeza etnik. Tetapi apa yang dilakukan
oleh kerajaan adalah sebenarnya untuk memberikan hak kewarganegaraan ini atas sifat kemanusiaan, di atas sifat kelayakannya untuk bersama-sama menjadi rakyat dalam negara kita ini. Timbalan Speaker, saya ingin menyentuh berkenaan dengan Pasal 2 Perkara 15 yang menyebut tentang syarat hak kewarganegaraan ini mestilah mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Saya memuji tindakan kerajaan ini dengan memasukkan syarat mencukupi pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu ini kerana ianya adalah merupakan yang sangat penting sebagai satu penanda aras kepada syarat kewarganegaraan, dan ia pun sebenarnya selari dengan yang telah diguna pakai dalam Perkara 16, Perlembagaan Persekutuan yang mensyaratkan pengetahuan asas dalam bahasa Melayu. Perkara 15 menyebut mencukupi, pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Perkara 16 menyebut pengetahuan asas dalam bahasa Melayu. Perkara ini sangat penting kerana mana mungkin seseorang yang menjadi warga negara itu tidak boleh ataupun tidak pandai bercakap bahasa rasmi negara sendiri. Cuma persoalannya mungkin boleh diperjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan memahami perkara asas dalam bahasa Melayu, apakah yang dimaksudkan dengan pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Adakah cukup sekadar dengan boleh bertutur ataupun harus juga boleh menulis dalam bahasa Melayu. Mungkin perkara ini perlu sedikit penelitian daripada kementerian. Dan yang terakhir, satu saja yang saya sebut, tidak cukup sebenarnya untuk seseorang yang mendapat hak kewarganegaraan ini mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu, tetapi dia juga mestilah bukan sahaja berikrar untuk mematuhi rukun negara, tetapi dia juga mestilah menghayati, mengamalkan dan juga mempertahankan rukun negara ini, kerana dengan itu sajalah baru dia boleh dapat memastikan akan bersama-sama untuk menegakkan keadilan, keamanan, keharmonian dan juga kedaulatan yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam.